Ini bab larangan membakar musuh dengan api. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Hamzah al-Aslami daripada ayahnya, yakni Hamzah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantiknya menjadi ketua satu pasukan tentera. Kata beliau, maka saya keluarlah dalam pasukan itu. Sabda baginda, jika kamu bertemu dengan si fulan, maka bakarlah dia dengan api. Saya pun berpaling. Ini berpaling pergi. Tiba-tiba baginda menyeru saya. Saya kembali kepadanya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menemui si fulan, bunuhlah dia. Jangan kamu bakar dia. Kerana sesungguhnya tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Tuhan punya api. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar kami dalam satu pasukan. Kata baginda, jika kamu bertemu si fulan dan si fulan, lalu perawi menyebutkan maknanya, yakni makna hadis yang tersebut sebelum ini. Ini hadis yang sama maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdullah daripada ayahnya, yakni Abdullah. Katanya, Abdullah itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Katanya, pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menunaikan hajatnya. Kami pun ternampak seekor burung merah yang ada 2 ekor anaknya bersamanya. Kami ambil 2 ekor anaknya itu. Kemudian burung merah itu datang dan dia terbang mengelilingi tempat sarang dia itu. Selepas itu Nabi SAW datang. Lalu baginda bertanya, siapakah yang telah menyakiti burung ini dengan anaknya, yakni dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya. Rasulullah SAW juga nampak satu sarang semut yang telah kami bakar. Baginda bertanya, siapa yang membakar sarang ini? Kami jawab, kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak seyogianya menyeksa dengan api kecuali Tuhan punya api. Ini bab seseorang yang menyewakan binatang ternakannya, binatangnya yang dijadikan sebagai kenderaan, dengan perjanjian akan dibayar dengan separuh daripada apa yang akan diperolehinya dalam perang, ataupun dengan perjanjian akan dibayar dengan bahagiannya yang akan diperolehi daripada harta rampasan perang. Itu makna as-sahmi. Kalau mengikut yang pertama, ala nisf, separuh daripada hasil yang akan diperolehinya daripada harta rampasan perang nanti akan diberikan kepada dia sebagai sewanya, bayaran sewanya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Asqa', katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, yakni para sahabatnya,
untuk perang Tabuk. Jadi nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, mana untuk perang Tabuk. Di situ ada maf'ul yang mahdzuf, sahabat-sahabatnya lah dia seru, tu seru sahabat dia lah, itu dibuang untuk perang Tabuk. Saya pun keluar, yang ini balik pergi menemui keluarga saya. Kemudian datang pada ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar awal telah pun berangkat. Maka mulalah aku berseru di sekitar Madinah, mengatakan, tak adakah sesiapa yang hendak memberikan kenderaan kepada seseorang, lahu sahmu, yang mana dia akan mendapat bahagiannya, yakni bahagiannya yang akan diperolehi daripada harta rampasan perang. Kalau bagi kenderaan, maknanya dia berjanji nak bagi bahagian dia tu kepada dia sebagai disewa. Maksud orang tu dia sendirilah, tak ada kau orang nak bagi seseorang tu dia lah, menggunakan kenderaan dia dengan perjanjian bahagian dia yang akan diperolehi nanti di dalam peperangan, harta rampasan perang akan diberikan kepadanya. Tiba-tiba ada seorang syekh, seorang tua Ansar berseru, katanya, lana sahmu, lana sahmu, kami nak bahagiannya itu, yakni bahagiannya daripada harta rampasan perang itu. Dengan perjanjian kami akan memberikan kenderaan kepadanya untuk dinaiki secara bergilir-gilir. Itu maknanya uqbatan, secara bergilir-gilir. Wa ta'amuhu ma'ana, dan makan minumnya ditanggung oleh kami. Itu makna ditanggung oleh kami. Boleh, kata dia, kalau ada anak gitu boleh. Tapi dengan perjanjian, kalau boleh harta rampasan perang nanti bagi. Lepas tu naik pun pergi pun bergilir-gilir naik. Bukan kata dia saja naik, bergilir-gilir, sebab dia pun nak pergi juga. Tapi makanan, minuman dia tanggung, dia tanggung. Qultu, kata Wathilah, saya kata, baiklah. Qala, orang tua itu pun berkata, fasir ala barakatillah, kalau begitu berangkatlah dengan harapan akan diberkati Allah. Qala, kata Wathilah, maka saya pun keluarlah dengan sebaik-baik teman yang di dalam perjalanan. Jadi orang tua tu didapatinya sebagai seorang yang sangat baik, sehingga Allah memberikan kepada kami fai, harta fai, yakni harta rampasan perang tanpa berlaku peperangan. Gitulah asal makna dia. Dan saya mendapat beberapa ekor unta, beberapa ekor unta betina. Saya pun mengheret unta-unta itu sehingga sampai kepadanya. Dia pun keluar, faqa'ada ala haqibatin min haqaibi ibilih, lalu duduk di atas salah satu beg atau cushion unta dia, tempat duduk unta dia, dia duduk di atas tu. Kemudian dia berkata, suqhunna mudbiratin, cuba kamu bawa unta-unta itu sambil dia pergi, cuba bawa. Macam mana nampaknya unta itu kalau dia tengah pergi? Kemudian dia berkata, cuba bawa pula unta itu sambil datang. Faqala, lalu dia pun berkata, ma ara qala'isaka illa kirama, nampaknya unta-unta kamu ni elok-elok belaka, comel-comel belaka. Qala, kata Wathilah, sahabat Nabi itu, innama hiya ghanimatuk,
allati syarattu lak. Ia kan harta ghanimah engkau yang telah saya syaratkan, yang telah saya berjanji untukmu. Ia ni bukan hak orang lain, hak kamu sendirilah. Hak aku sudah berjanji dengan kamu tu. Kata orang tua itu, khudh qalaisak, kamu ambillah unta-unta betina itu, wahai anak saudaraku. Fa ghaira sahmik aradna, sebenarnya kami mahukan bukan bahagian kamu yang akan kamu dapat daripada harta rampasan perang itu. Bukan itu yang kami mahu. Kami nak benda lain. Nak apa dia? Nak pahala lah. Babun fil asir yuwathaqu. Ini bab tentang tawanan yang diberkas. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuna ta'ala, Tuhan kita yang maha tinggi. Asal makna dia ajibah, hairan, kagum. Di sini maknanya suka benar, berkenan sangat, suka benar kepada satu kumpulan manusia yang yuqaduna ilal jannah, yang diheret ke syurga dalam keadaan diberkas, dalam keadaan dia tu berada dalam ikatan, rantai-rantai. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jundub bin Makith, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar Abdullah bin Ghalib al-Laythi dalam satu pasukan tentera. Saya ada juga dalam pasukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka agar melancarkan serangan secara terpisah-pisah. Itu makna syannal ghara, melancarkan serangan secara terpisah-pisah terhadap Banil Mulawih atau Al-Mulawah di Kadid. Bukan Kadir. Kami pun keluar, sehingga bila kami sudah berada di Kadid, kami bertemu dengan Al-Harith bin Al-Barsa Al-Laythi. Kami pun menangkapnya. Kami tangkap dia. Faqala, dia pun berkata, innama ji'tu uridul islama, sebenarnya aku datang dengan maksud hendak memeluk agama Islam. Sebenarnya saya keluar ini untuk pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, jika engkau benar-benar Muslim, tidak mengapa dengan ikatan kami ini untuk sehari semalam. Dan jika bukan begitu, yakni bukan sebagaimana yang engkau katakan itu, nastawthiqu minka, sekurang-kurangnya kami senang hati dengan engkau. Kami senang hati, kami selamat daripada engkau. Fashadadnahu withaqan, kami pun memberkasnya dengan kuatlah. Kami berkas dia, ikat dia betul-betul. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar satu pasukan berkuda ke arah Najd. Pasukan itu membawa pulang seorang lelaki daripada Bani Hanifah. Dia dipanggil Thumamah bin Uthal, ketua penduduk Yamamah. Mereka pun mengikatnya di salah satu tiang masjid, yang di Masjid Nabi lah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepadanya, keluar menemuinya. Faqala, maka baginda bertanya, "Madza 'indaka ya Thumamah?" Apa fikiran kamu, wahai Thumamah? Kamu fikir macam mana, wahai Thumamah?
Jawab dia, indi ya Muhammad khair. Saya berfikiran baiklah, wahai Muhammad. Kalau engkau bunuh, bermakna engkau membunuh zadamin. Engkau membunuh zadamin. Engkau membunuh seorang yang ada beberapa makna dia. Salah satunya zadamin. Kalau engkau membunuh, bermakna engkau membunuh seorang yang patut dibunuh lah. Patut dibunuh, zadamin. Satu lagi makna dia, kalau engkau membunuh, bermakna engkau membunuh seorang yang akan dituntut bela atas kematiannya. Itu maknanya zadamin. Dan jika engkau berbudi, bermakna engkau berbudi kepada seorang yang tahu mengenang budi. Dan kalau engkau mahukan harta, mintalah, nescaya akan diberikan sebanyak yang engkau mahu bagi pihaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia hingga keesokan harinya. Bila besok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pula dia, "Madza 'indaka ya Thumamah?" Apa fikiran kamu, wahai Thumamah? Dia jawab seperti itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan pula dia hingga ke hari yang ketiga. Hari selepas hari esok tu, mana hari ketiga, dia masih menyebutkan seperti itu juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lepaskan Thumamah. Lepaskan Thumamah." Yani buka dia daripada ikatan. Dia pun bila dibuka tu terus pergi ke satu kebun kurma dekat masjid. Terus dia mandi di situ. Kemudian masuk semula ke masjid. Lantas dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dan perawi wasaqal hadis, perawi mengemukakan hadis seterusnya. Kata Isa, akhbarana al-Laits. Jadi guru kepada Imam Abu Daud ada dua orang sini. Isa bin Hammad al-Misri, yang pertamanya, yang kedua Qutaibah. Jadi mengikut riwayat Isa, dia kata akhbarana al-Laits, bukan haddatsana. Tadi haddatsana Qutaibah, itu maknanya haddatsana itu riwayat Qutaibah. Akhbarana al-Laits wa qala, dan dalam riwayat dia, yani Isa ni, dia kata za zammin, bukan za damin. Jadi in taqtul za zammin, bukan za damin, tidak. Itu bezanya antara riwayat Isa dengan riwayat Qutaibah. Di situ bezanya pada perkataan itu. Kalau kita terima riwayat Isa ini, iaitu za zammin, berarti atau bermakna engkau membunuh orang yang dihormati. Itu makna za zammin, maknanya dhi hurmatin inda qaumi, yani seorang yang dihormati di kalangan kaumnya. Itu maknanya. Seterusnya riwayat daripada Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, katanya, tawanan-tawanan perang ketika dibawakan, yakni ke Madinah, ketika itu Saudah binti Zam'ah berada dekat keluarga Afra, di kawasan tempat duduk unta mereka, mengenangkan Auf dan Muawwidh, dua orang anak Afra. Qala, kata perawi, yani Yahya itu, peristiwa ini berlaku sebelum diturunkan atau diwajibkan ke atas mereka
yakni isteri Rasulullah, hijab. Peristiwa ini berlaku ketika belum lagi turun ayat hijab. Jadi Saudah tu duduk terdedah terbuka begitulah dengan orang-orang ramai. Kata perawi, Saudah berkata, "Wallahi inni la'indahum idh utitu faqila." Demi Allah, aku pada ketika itu ada di samping mereka, tiba-tiba dibawakan. Dikatakan, inilah tawanan-tawanan perang, mereka telah dibawa. Saya pun terus pulang ke rumah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di rumah pada ketika itu. Rupa-rupanya Abu Yazid Suhail bin Amr berada di satu penjuru rumah dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu ke tengkuknya, diberkas di tengkuknya dengan tali. Thumma dzakara al-hadits. Kemudian perawi menyebutkan hadis ini seterusnya. Kata Abu Dawud, mereka berdualah itu maksudnya Auf dan Muawwidh, dua orang anak Afra tadi. Mereka berdualah yang telah membunuh Abu Jahal bin Hisham. Wa kana intadabalahu, mereka telah betul-betul berazam untuk membunuhnya, tetapi pada ketika itu belum lagi mengenalinya, belum kenal, yakni Abu Jahal itu yang mana satu. Wa qatala yauma badrin, dan mereka berdua membunuh pada hari Badar, itu. Jadi membunuh Abu Jahal pada hari Badar itu. Jadi sini pun dibuang, yakni maf'ulnya Abu Jahal itu. Setakat itulah. Kita tengok semula sekali lagi. Jadi supaya kita rayak sama dah, cerita sama dah, bahawa di dalam kitab-kitab mutaqaddimin, kalau kata karahiyah, dia boleh memberi makna makruh, boleh juga memberi makna haram. Supaya di sini karahiyah kita tak boleh pakai dengan makna yang difaham oleh mutaakhirin. Kalau mutaakhirin maknanya makruh, sudah tentu makruh. Sedangkan di sini kalau bagi orang yang kata tak boleh langsung tu haram lah. Jadi karahiyah dengan makna haram. Jadi seolah-olahnya kata babun fi hurmati harqil adu bin nar, bab haram membakar musuh dengan api, seolah-olah kata begitulah. Tapi oleh kerana golongan salaf ni dia tidak suka kata dengan jelas haram, kecuali benda tu memang muktamad, baru dia kata haram. Kalau tidak, dia akan pilih perkataan yang boleh memberi dua makna atas dasar sikap bercermat mereka. Sikap cermatnya lah ke mana? Jangan mudah kata halal, jangan mudah kata haram. Gap-gap. Khususnya kalau haram, jangan mudah kata. Kena pilihlah satu perkataan yang ringan, yang tidak jelas menunjukkan haram, kecuali kalau benda tu memang diyakini haram. Yang diyakini haram ialah yang beberapa yang jelas sebut dalam Quran. Itu sajalah. Itu antara sebab kenapa ulama mutaqaddimin gunakan perkataan kata karahiyah. Dalam Tirmizi karahah dengan babu karahat, babun fi karahati atau karahiyah, ada yang guna begitu. Jadi kita yang berinteraksi dengan kitab-kitab lama ni kena faham molek tu dari segi penggunaan istilah tu. Kena tahu ni kitab ni mutaqaddimin, bukan mutaakhirin. Jadi jawabnya Imam Abu Dawud ini termasuk dalam mutaqaddimin. Bila mutaqaddimin, dia boleh memberi makna haram juga walaupun sebut karahiyah. Dan itulah yang zahir, yang nyata daripada sabda Nabi SAW, iaitu Nabi larang. Larangan itu asalnya
memberi makna wajib. Riwayat daripada Hamzah, Muhammad bin Hamzah Al-Aslami, dari Hamzah Al-Aslami daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ammarahu. Ini ammarahu. Tadi ada kita jumpa tadi amarahu, bukan ammarahu situ. Jadi itulah yang payahnya bahasa Arab ni. Mana tadi kita jumpa, kita baca dah tadi amarahu. Wa amarahum an yashunnul ghara, bukan ammarahum, amarahum. Maknanya tanpa tasydid. Kalau amara maknanya lain, amara maknanya lain. Jadi tadi amara Nabi suruh, Nabi perintahkan. Ini amara, Nabi melantiknya sebagai amir, sebagai ketua, panglima perang. Jadi dia pun cerita, saya pun keluarlah dalam pasukan tu. Nabi kata antara hak Nabi pesan lah sebelum pergi tu, dia kata kalau mau bertemu dengan sepulan, bakar dia dengan api. Bakar dia dengan api. Jadi senyap. Jadi saya pun paling nak pergi lah. Bila paling nak pergi, Nabi SAW pun panggil aku. Saya pun balik semula lah pada dia, pergi semula. Dia kata kalau mau bertemu dengan si fulan, kamu bunuh dia, jangan bakar dia. Kerana tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Tuhan punya api. Tuhan punya api maksudnya Allah lah, Tuhan. Kan Allah SWT menyeksa manusia yang derhaka kepadanya dalam api neraka atau dengan api neraka. Api lah. Jadi orang lain tak boleh. Jadi ada beberapa perkara lah di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa perkara. Yang pertamanya, macam mana mula-mula Nabi SAW kata bakar. Lepas tu dah dia pergi tu, paling pergi, Nabi panggil pula. Mana orang yang sama je, jangan bunuh dia, jangan bakar. Lepas tu baru dia kata begitu. Itu satu perkara. Yang keduanya, dari segi bakar tu sendiri, setara mana hukumnya? Bakar tu tak boleh langsung lah ke, ataupun masih lagi ada khilafnya. Jadi di sini antara yang benda yang kita kena fahamnya, persoalan yang pertama tadi, macam mana Nabi SAW tadi kata bakar, lepas tu tersalah ke lagu mana tu, ataupun dia terlanjur ke, atau macam mana, kita nak faham. Mengikut ulama-ulama usul, benda-benda macam ni kita kena perhati. Apa yang berlaku kepada Rasulullah tu semua kena perhati. Yang pertama, kita kena ingat, kita kena ala kemolek, ala kemolek. Nak menghuraikan tentang Nabi SAW ni, kena ala kemolek. Jangan ala ke tak molek. Ala ke macam ada prasangka, sangka buruk. Jangan gitu. Sebab kita ni berhadapan dengan Nabi. Jadi kena ada sangka baik. Jadi sangka baiknya kepada dia, yang pertama, menunjukkan Nabi SAW ni dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kiranya mula-mula dia kata gitu tu berdasarkan ijtihad dia, tak apa, Tuhan tak ada kata apa-apa lagi, bolehlah dia kira gitulah. Jadi lepas pada tu sebentar, dalam masa sebentar, tidak nanti lama, tidak nanti sebulan, sesuatu hukum tu boleh bertukar. Seandainya kata lagi sebentar-bentar tu juga boleh berubah. Berubah tu mari daripada mana? Daripada Allah lah. Jadi kira-kiranya kalau hak sebelum pada tu tidak jelas, mungkin boleh. Dengan selepas tu bila dia kata tak boleh lah. Bermaknanya keharusan membakar itu dimansuhkan.
Kena faham gitu. Kena faham. Hak sebelum pada tu kira-kiranya boleh lah. Jadi kalau tak ada peristiwa ni berlaku, tidak menarik perhatian. Kalau sekadar dia kata begitu saja, ni betul-betul dah pergi dah. Dia kata lagu tu. Jadi lebih menarik perhatian jika Nabi SAW berkata begitu dalam sesuatu peristiwa yang memang hidup. Lebih bermakna. Jadi dia kata jangan bakar pula. Bermakna hak tadi tak jelas lagi kepada dia. Maknanya masih di peringkat harus. Bila ada hak ni jangan bakar. Bermakna keharusan membakar sebelum pada itu dimansuhkan. Satu. Yang kedua, kalau mengikut pendapat orang yang mengatakan tidak jelas lagi tak boleh bakar tu, bukan dalam semua kes tak boleh bakar. Hak tak boleh bakar tu ialah orang berkenaan saja, bukan semua orang. Hak orang berkenaan, kamu bunuh saja, jangan bakar. Itu maksudnya. Orang berkenaan. Bukan bermakna hukum bakar itu tak boleh langsung sama sekali. Habis dah, tak ada dah, lenyap dah. Sampai bila-bila tak boleh. Kalau kita kata begitu, dia akan jadi bercanggah pula dengan amalan sahabat-sahabat tertentu kemudian daripada Nabi. Mereka masih lagi membakar. Sayyidina Abu Bakar di zamannya, dia pernah bakar orang murtad. Sayyidina Ali di zamannya pernah bakar pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah. Jadi ini jelas menunjukkan hak ni khusus dengan orang tu. Khusus dengan orang tu. Dan perkara yang kedua, Nabi SAW nak menarik perhatian umat dia kepada bahan siksaan. Benda Allah SWT nak seksa tu dengan api. Jadi seksa dengan api ni berat sangat. Jadi hak ni Allah sahaja yang boleh, kecuali orang-orang yang dibenarkan. Jadi boleh lah. Ataupun kesalahan dia tu teruk sangat, misalnya, itu boleh. Jadi dalam masalah ni masih lagi ada khilaf, walaupun kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Nanti kita tengok dalam syarah ni. Qala Syaukani fi Nail. Syaukani di dalam Nailul Autar berkata, wa qad ikhtalafa as-salaf fi at-tahrim. Khilaf salaf berhubung dengan pembakaran. Umar tak suka, tak bagi. Ibnu Abbas dan lain-lainnya secara mutlak mengatakan tak boleh. Sama ada kerana kekufuran ke, atau dalam keadaan perang ke, atau untuk kisos ke, tak boleh berlaku dalam semua keadaan. Tetapi Ali, Khalid bin Al-Walid dan selain mereka berdua mengharuskannya. Di situ ada khilaf lagi. Jadi tidak kata dalam semua keadaan tak boleh, semua orang tak boleh. Tidak. Ada keadaan-keadaan tertentu jadi boleh. Al-Muhallab berkata, larangan ini tidak memberi makna tahrim. Larangan ini tidak memberi makna haram. Bal ala sabilit tawadhu'. Bahkan larangan ini untuk menyatakan tawadhu', biar rendah diri kita, biar sedar Tuhan siapa, kita siapa. Jangan buat nak mengambil alih lah, kita kata mengambil alih, nak jadi Tuhan. Tak boleh lagu tu. Dan antara yang menunjukkan keharusan membakar itu ialah perbuatan sahabat. Nabi SAW sendiri gunakan besi panah untuk selar mata puak-puak Uraniyin. Puak-puak Uraniyin yang buat lari unta-unta kerajaan dan membunuh sahabat yang menjaga unta tu, kemudian murtad pula buat lari. Nabi SAW dia hukum puak-puak ni lagu mana? Antaranya oleh kerana mereka ni hukum gembala tu dengan dia panah besi supaya orang celak mata tu, dia celak mata, buat gitu. Jadi Nabi SAW pun buat gitu juga. Jadi ini menggunakan api juga.
daripada api juga. Lepas tu Abu Bakar telah membakar dengan api di hadapan sekian ramai sahabat. Khalid bin Al-Walid juga ada bakar, min ahli riddah. Begitu juga Ali, ada bakar juga orang-orang tertentu. Lepas tu dia sebutlah ada beberapa hadis Nabi SAW suruh bakar dengan api, suruh bakar dengan api. Lepas tu dalam riwayat yang lain pula, Habbar bin Al-Aswad dan ada satu orang lagi Nabi SAW suruh bakar dia juga, sebab dia tu telah menyebabkan Zainab anaknya jadi gugur, dan dengan sebab itulah sakit itulah yang bawa dia mati. Bila Nabi SAW lepaskan Abul As bin Ar-Rabi' daripada menjadi tawanan perang, lepaskan dia, menantu dia semasa tidak Islam, semasa belum dia jadi Nabi. Jadi bila lepas tu dia pun pesan kepada menantu dia tu, biar hantar Zainab mari ke Madinah. Jadi menantu dia tu walaupun tidak Islam, bagus, dia pegang janji, dia pun hantarlah Zainab. Jadi hantar tu ketika unta tu, Zainab tu dibawa oleh unta Habbar bin Al-Aswad, dan ada seorang lagi kawan dia, dia tikam unta tu, jadi jatuh, unta tu tersungkur dan jatuhlah anak Nabi Zainab itu. Dan dengan sebab itulah dia jadi bawa sakit lah, bawa mati sakit dia tu, dan gugur dia. Itu ceritanya. Tapi berdasarkan riwayat yang lain, Habbar itu Nabi SAW suruh bakar tadi, tak bertemu pun. Nabi kata kalau bertemu, tak bertemu, boleh jadi yang dimaksudkan kalau kamu jumpa sekian-sekian orang tu, itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Habbar itu dia tidak bertemu, dan kemudiannya dia memeluk agama Islam. Jadi bila begitu selesai, tak ada lah. Walau bagaimanapun, kok mana-mana pun, Nabi SAW ada mengeluarkan perintah bui bakar tu, bui bakar tu kok mana-mana pun, atas kesalahan seseorang. Kecuali kalau dia Islam tu lain cerita lah, cerita lah seperti yang berlaku kepada Hani ni. Jadi orang yang kedua kawan kepada Habbar itu namanya Nafi' bin Abdi Qais. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Sakan, ada sebut begitu. Lepas tu dia ni Habbar ini dalam riwayat Ibnu Abi Najih, dipasukkan tadi tak bertemu dengan dia. Yang berlaku selepasnya ialah dia tu memeluk agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Dan dia ada sebut juga kisah Islam dia. Kemudian Habbar itu hidup hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Tetapi kawan dia yang bernama Nafi' bin Abdi Qais itu tidak diketahui tersebut sebagai salah seorang sahabat. Boleh mati, boleh jadi dia tu mati sebelum dengan tidak Islam, dalam keadaan kafir, boleh jadi begitu. Tapi kalau Habbar itu dah, di sini kalau kita terima cerita ni menunjukkan Nabi SAW ni tidak kata dia kalau Islam dia patah selalu. Gitu kita nampak Nabi kita, walaupun dia sudah buat keluar perintah lagu tu, kalau orang tu Islam diterima baik. Kemudian dia berhijrah dan duduk di Madinah, dan lama pula hidupnya selepas Nabi SAW. Mana dia lupa dah kisah anak balas. Kalau kita kata nak menuntut bela, nak balas dendam atas anak dia tu, perbuatan dia terhadap anak dia tu, tak ada lagu tu Nabi SAW. Kalau orang tu Islam saja, dia boleh maafkan orang lain-lain tu. Gitulah nampaknya. Jadi soal bakar tu memang masih lagi ada khilafnya,
masih lagi ada khilafnya. Walau bagaimanapun kebanyakan ulama mengatakan tak boleh, kena kira kod lain lah, seterusnya supaya tadi juga, kalau kamu bertemu dengan fulan dan fulan, lalu perawi menyebut makna hadis tu, makna hadis pun tadi lah. Boleh jadi juga kalau kita terima cerita ni tu berkait dengan khabar tadi, memanglah mula-mula Nabi suruh bakar, lepas pada tu Nabi tak boleh bakar, suruh bunuh saja kalau bertemu. Dan hak ni pergi perang ni, dalam perang memang boleh bunuh, apalagi dia ada cerita dia. Kalau kita kaitkan cerita khabar tu dengan hak ni, kalau kita tidak kaitkan, habis cerita lain lah pulaknya. Kalau kita kait dengan cerita khabar itu, maknanya dia duduk alik orang kafir lagi, tapi dah tak bertemu, tak ada bunuh lah. Lepas tu bertemu semula tu, bertemu Islam dah. Bila Islam tak boleh bunuh lah. Tak boleh bunuh lah. Nabi sendiri pun tak bunuh juga dia. Begitu. Jadi dikira hak apa ni menyebabkan anak Nabi itu gugur ke apa, itu dikira kezaliman dia lah. Dikira amalan dia, kejahatan dia semasa tidak Islam lagi. Jadi amalan seseorang yang tidak molek semasa belum Islam itu tidak dikira. Sebab berdasarkan banyak sekali hadis menyebutkan Islam itu merobohkan apa-apa yang dilakukan sebelum Islam. Al-Islam yahdimu ma kana qabla, ataupun al-Islam yajubbu ma qablahu, sama juga. Islam merobohkan, maknanya jadi tak dikira hak dulu tu, tak dikira. Sebab kalau nak kira hak dulu, hak perang dia bunuh orang ni, nak kisos, tak ada pun dalam mana-mana riwayat disebutkan oleh kerana dia bunuh orang ni dalam perang dengan orang Islam dulu, orang Islam mati kena bunuh, lepas tu dia pun kena bunuh bala. Tak ada waktu tu. Hak bunuh balas ni dalam keadaan biasa, kisos dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan perang tu tak kira. Apalagi orang kafir, dia memanglah musuh orang Islam, perang tu lawan orang Islam lah. Badidai lah kita kata. Kalau dah kita, dia mati. Kalau dah dia, kita mati. Begitu je lah. Jadi bila dia Islam, selesai masalah. Lepas tu riwayat daripada hak selagi ni, dia kata pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Tiba-tiba Nabi pun pergi menunaikan hajat dia. Buang air ke atau apa-apa itu, dia sebut begitu, hajat dia. Ada apa-apa keperluan dia, pergi. Kami pun nampak burung merah. Oleh kerana warna merah dia tu terang, mengalahkan warna yang lain, jadi disebut nama burung tu burung merah. Burung merah. Ada orang kita kan, kita panggil burung kunyit. Kunyit tu pasal warna dia tu macam kuning tu. Ni burung merah. Jadi kami pun nampak burung merah, ada 2 ekor anak dia. Kami pun ambil anak dia. Maknanya ketika ibu dia tak ada pergi ke lain tu, kami ambil. Jadi bila begitu, ibu dia balik lepas pada tu, duduk terbang-terbang keliling-keliling sarai dia, bagaimana cari anak dia ni. Begitulah kira-kira. Berdasarkan setengah-setengah tafsiran ulama, dia kata tak, ibu dia tu pergi dah, sahabat ni ambil anak dia tu, ibu dia tu mari duduk terbang ke atas tu, nak anak dia. Dia nampaklah anak dia tu, tapi dia tak bui lah. Begitulah kira-kiranya. Ada juga yang kata begitu. Walau bagaimanapun, bila Nabi SAW mari, Nabi kata, siapakah yang menyakiti burung ini dengan anak dia, dengan mengambil anaknya, kembalikan anaknya kepadanya. Kembalikan anaknya kepadanya. Jadi sahabat pun bagi balik lah. Letaklah sarai dia tu. Lepas tu dalam perjalanan itu juga, Nabi ada tengok sarai semut dibakar.
Nabi pun tanya, siapa bakar? Sahabat pun kata, kami bakar. Nabi SAW berkata, tak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan punya api. Jadi kalau binatang pun tak boleh, apatah lagi manusia, lebih-lebih lagi lah tak boleh. Itu makna dia, kesimpulan dia. Dan orang yang macam ni, cuba kalau kita tengok sifat Nabi ni, kalau perang pun ini terpaksa, bukan asal terpaksa, tak ada arah. Dan nak perang sangat, jadilah perang. Orang kafir tu dulu mula. Sebabnya orang yang hati dia lembut, ada kesian belas sampai begini sekali, dia tidak akan mudah-mudah nak bunuh orang. Kalau burung tu pun buat nyaya dah, dia marah dah. Semut tu, binatang tu, dia marah dah kalau orang bakar sarang ni. Apatah lagi kalau manusia, lebih-lebih lagi lah. Tapi yang berlaku juga tu sebab apa? Sebab orang kafir yang beria-ria sangat nak perang tu. Jadi bila perang, ikut cara perang lah. Cara perang tak bunuh. Ada kesempatan bunuh. Ada kesempatan tetok putus tangan, tak kira dah lah. Itu benda yang harus dalam perang mana-mana pun. Tak seperang pun kalau dah perang gitu. Kemudian dalam sistem zaman dulu yang diterima oleh semua, bahawa tawanan perang tu boleh dijadikan sebagai hamba abdi. Jadilah. Dan nak sangat lagu tu. Sebagaimana orang Islam pun kalau kena tahu jadi gitu juga. Orang kafir pun begitulah tu. Habislah situ. Jadi maknanya, kesimpulannya, bakar-bakar ni tak boleh mudah-mudah. Dengan sebab itu, kalau mengikut Imam Malik apa, tak boleh benar, tak boleh bakar. Kok mana-mana pun kena kira kod lain. Itu cara dia. Kalau kita nak serang orang kafir pun tak boleh dengan cara bakar. Kalau sudah mereka dikuasai, ditangkap, itu memang sepakat tak boleh. Itu hak kemudian. Setengah-setengah ulama dia ambil hukum hak kemudian. Hak kemudiannya sahabat-sahabat sepakat mengatakan tak boleh bakar. Khususnya kalau sudah ditangkap. Memang itu sepakat. Tapi kalau belum ditangkap, tak dapat, tidak, kita kena guna api untuk bakar pintu dia dan sebagainya, dan mungkin terkena orang, itu lain. Masih lagi ada perincian dia, ada khilaf lagi di situ. Masih lagi ada khilaf di situ. Babur rajul yukri dabbatahu ala nisf awis sahm. Ini bab orang yang menyewakan kenderaannya, binatangnya. Zaman dulu kenderaan tu jadi binatang tu jadi kenderaan. Setengah-setengah binatang tu. Jadi dengan perjanjian atau dengan syarat, sewa tu akan diberikan daripada separuh harta rampasan perang yang mungkin akan diperoleh. Mungkin, bukan mesti. Dah perang ni, tak perang lagi, tak tahu lagi boleh ke tidak. Jadi sewa tu gantungkan dengan sesuatu yang mungkin, tak pasti lagi. Jadi ini maknanya sewa dengan menyebutkan benda yang majhul, tak tahu. Jumhur ulama mengatakan tak boleh lagu tu, tak boleh gantung atas benda hak kita tidak tahu lagi tu, tak boleh. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i mengatakan boleh, berdasarkan hadis ni lah. Dia kata boleh tu berdasarkan hadis ni. Cuma persoalannya, kalau tak boleh lagu mana? Kalau tak boleh, adakah percuma kau? Kau kena bayar dengan hak lain. Gitulah masalahnya. Jadi macam-macam lah pendapat situ pula. Jadi dah dia gantungkan dengan hak tu. Mana kalau boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Jadi itu macam judi. Dia tak seribu itu pasal judi lah, pasal tak pasti. Macam judi sifatnya itu. Tidak jelas. Sedangkan kenderaan itu sudah diguna,
sudah dipakai, sudah diambil khidmatnya. Jadi balasannya tak ada, tak jelas. Dia kira masuk di bawah kaedah tu, kaedah judi tu, sebab tu dia tak bui. Tetapi kalau tidak terikat dengan hak tu, walaupun sebut hak ni, tetapi kalau tak jadi hak ni, tak dapat hak ni, bui dengan hak lain, sebanyak yang disebutkan itu, boleh juga, tak apa juga. Itu dari segi kaedah apa ni, jual beli lah, ataupun kaedah sewa menyewa ni. Kalau lagu tu tak apa, saya nak bayar sewa ni dengan duit gaji saya, duit gaji, tiba-tiba tak boleh gaji. Kalau bayar dengan orang lain tak boleh kau, semua tolong juga, asal bayar. Cuma sebut tadi tu, itulah tempat pergantungan yang kita harapkan. Kira-kira je kita nak bayar dengan hak tu lah, sebab itu pendapatan kita. Tapi kalau tak dapat hak tu, kena bayar juga. Bukan kata saja tak payah bayar, tidak ada perjanjian begitu. Di sini pun tidak kata kalau tak dapat, kamu dapat percuma. Dia tak kata gitu. Jadi kalau boleh kita ambil daripada hak lain, selesai masalahnya, tak apa. Walaupun sebut gini, walaupun sebut gini. Lepas tu riwayat daripada Wathilah bin Al-Asqa', dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak orang, sahabat-sahabat dia, untuk pergi perang Tabuk. Sebab perang Tabuk ni tentera musuh Rom tu sangat besar, beratusan ribu mereka tu. Jadi orang Islam pun, Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia pergi tu, ramailah. Inilah antara pasukan yang paling besar dalam sejarah Nabi SAW berperang. Jadi kata Wathilah, saya pun dah bila dengar seruan itu, balik ke rumah dululah. Balik ke rumah dulu, nak cerita apa hal ke apa, nak minta maaf, kau nak apa kau boleh belaka lah. Mungkin nak pergi perang tak tahu balik ke tidak kan. Nak jumpa anak bini, ayalah belaka lah tu. Nabi SAW pun kalau mana-mana nak pergi perang tu, dia suruh kelik dulu. Dia suruh jumpa dengan anak-anak, mak ayah ke apa. Memang gitu cara dia. Jadi dia balik. Lepas tu mari pula, mari-mari tu hak mana-mana pasukan mula-mula tu lepas dah, cepatnya perginya. Jadi bila begitu tak ada dah, kosong. Saya pun mulalah berseru. Berseru tu mana kata dengan suara yang kuat lah. Tak ada kau orang nak bui, nak sewakan ataupun nak bagi kepada seseorang kenderaan dia untuk dinaiki, nak pergi buat perang ni. Kemudian sewanya akan diberikan kepada dia daripada harta rampasan perang yang akan diperoleh. Tak ada kau orang lagu tu. Siapa ada nak bui ni, ada orang nak pergi perang ni, tak ada kenderaan ni, siapa nak bui? Begitulah derah, duduk kata-kata gitu. Jadi tiba-tiba dalam lama dia kata, ada seorang tua kata, boleh lah, kita nak. Mana bahagian demo hak rampasan perang tu, harta rampasan perang kalau dapat, boleh ke kita. Tetapi dengan syarat. Jadi syarat apa dia? Syaratnya moga saya pun nak pergi juga. Tak ada kenderaan lain, jadi kita pergi gila-gila naik. Sekali awak naik, saya eret berjalan. Sekali saya naik, begitulah. Tapi makan minum tu saya tanggung. Dia kata, saya tanggung. Tak apalah, makan minum dalam perjalanan. Begitu ceritanya. Wathilah pun kata, tak apalah kalau lagu tu kan. Orang itu pun kata, fasir ala barakatillah. Berjalanlah, berangkatlah dengan harapan akan diberkati Allah. Lepas tu dia berjalan, dalam perjalanan tu dia royak lah. Dia dapat orang tua ni, orang tua dia sebut orang tua setara mana? Mana tua pun pergi perang juga. Tua lah. Kalau kita tengok ke umur Salman Al-Farisi, umur dia 250 tahun. Maknanya dia, Nabi royakkan selepas daripada dia, di akhir hayat dia tu, tak ada orang hidup lebih daripada 100 tahun. Daripada start malam ni tak ada, semua akan mati. Mana-mana ada sekali dengan dia. Maknanya Salman Al-Farisi tu tidak, selepas Nabi dia tak akan lebih daripada 100 tahun. Ketika dia bersama Nabi, maknanya dia 100 tahun lebih dah lah kira-kiranya.
150 tahun dah. Kenapa ke perang kan tu Salman Al-Farisi. Maknanya orang dulu ni gagah. Situ kita boleh nampak gagah. Kalau dia umur 80 tu supaya umur 50 kita agaknya gitu. 80 bunyi. Gagah supaya 50, 40 bagi dua. Gitulah gambarannya kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni tua-tua. Abu Ayyub Al-Ansari pergi perang tua 80 tahun. Pergi perang. Pergi bukan dalam negeri dekat-dekat tu, keluar negeri tu. Pergi ke apa ni? Kalau Abu Ayyub tu Turki lah ni lah, pergi ke Turki lah ni. Pergi ke Turki lah ni. Jadi dia kata dalam perjalanan tu dia dapati orang tua ni teman yang sangat baik. Sangat baik. Lepas pada tu nya bolehlah beberapa ekor unta ke dia. Jadi bila perang, mengikut sejarahnya, dia kata peperangan yang betul-betul berlaku sebenarnya tak ada berlaku. Dia peperangan kecil-kecil je ada. Peperangan kecil-kecil. Sebab kalau kita kata dapat unta lah sebanyak mana, dia ada sebut dalam kitab-kitab, dia sebut sebanyak ni unta sebanyak ni. Kalau dengan bilangan sahabat tu semua sekali, tak akan dapat sebanyak ni kepada seorang-seorang tu. Jadi apa maksud dia? Ni dia ada sebut ni kan. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dia ada sebut. Dia dapat alfai salahahu ala alfai ba'ir, 2000 ekor unta, 300 ekor kuda, dan 400 baju besi, dan 400 lembing. Itu yang disebutnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang pergi perang tu ramai. Ramai. Jadi tak akan boleh sebanyak ni. Kalau bagi tu boleh 10 ekor, tak akan boleh. Jadi apa maksudnya? Di situlah ulama-ulama bahas. Sebenarnya bukan perang secara umum. Nabi SAW hantar beberapa pasukan. Hak ni pergi sini, hak ni pergi sini. Jadi hak pergi situ, dia dapat hak tu lah. Jadi daripada mengikut pembahagian dalam kitab-kitab disebut, dia sebut 1/3 daripada hak hasil tu boleh ke puak-puak hak pergi terlibat tu, dan 2/3 lagi bagi kepada pusat lah kita kata, kepada ketua pasukan, untuk dibahagi kepada hak lain-lain. Jadi 1/3 atau 1/4 diberikan kepada hak terlibat secara langsung. Jadi kekiranya hak ni Nabi SAW bagi kepada dia oleh kerana dia terlibat dalam pergi menyerang puak-puak Ukaidir. Panjang ceritanya. Puak-puak Ukaidir. Jadi puak-puak Ukaidir tu Nabi ada cerita dah sebelum pada tu. Ramalan dia tu tepat berlaku. Jadi tak apalah, kita rekah malam ini. Kena tengok semula lah waktu tu, sebab panjang juga kalau cerita. Jadi rekah ceritanya kita ambil hak tu lah, ambil pendapat hak kata dia termasuk dalam kumpulan tu. Bila termasuk dalam kumpulan tu, dia berhak dapat. Jadi dapat ni banyak juga. Jadi hak tu dia kata, saya pun eret lah unta-unta tu pergi kepada kawan dia tadi. Jadi bila dia bawa pergi tu, kawan dia tu pun keluar dan duduk di atas pelana unta. Pelana tu duduk situ. Duduk tengok. Lepas tu dia pun kata, cuba bawa unta tu biar Alah pergi. Nak tengok Alah pergi. Alah pergi lagu mana nampak. Tak apa. Lepas tu apa ni, eret unta tu pula Alah mari pula. Nak tengok Alah mari pula lagu mana nampaknya. Jadi Wasilah ni buatlah apa yang dia suruh. Lepas tu dia pun kata, orang tua tu pun kata, nampaknya unta-unta kamu ni semuanya comel-comel belakang. Gak dia kata, iyalah kalau begitu pun bukan hak saya, kata dia, hak awak lah kan? Muka saya berjanji dah kan, mana separuh daripadanya boleh ke awak. Dia kata tak, ambil lah unta-unta tu kamu belakang, kata dia. Wahai anak saudaraku, maknanya lebih muda lah, mereka anak lah dia ni dengan apa nama ni orang tua tadi. Dia kata hak sebenarnya aku bukan nak hak ni, nak lah saja je dah mu kata lagu tu sahut, kata dia. Tapi hak sebenarnya bukan duduk nak bahagianmu ni, hak ni ambil kamu belakang lah. Jadi hak aku naknya hak lain. Hak lain tu apa dia?
pahala lah, ganjaran di akhirat. Jadi di sini kita nampak sahabat-sahabat ni jiwa dia lagu tu. Jiwa ala ke akhirat tu memang kuat lah, kuat, dan tidak mengharapkan dunia sangat. Tidak mengharapkan dunia sangat. Itulah ceritanya. Kita sekat tu lah dulu untuk malam ni, tak ada hal lagi tu jadi panjang pula. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.